Okey, untuk chapter 1, permulaan chapter financial management adalah introduction. Ya. Untuk this chapters saya divide kepada 2 part. Okay, untuk learning objective for this chapter, student must understand what is finance and function of financial management, and then able to describe the goal of financial managers and how agency problem can be mitigated. Number 3, describe legal forms of business organization, and finally understand about financial institutions and markets in Malaysia. So this is the chapter outline whereby we're going to learn the overview of finance, managerial finance function, and the goals of financial managers for this part. On the second part, we will cover another 3 points. Okay, basically, finance is the science and art of how individuals and firms raise, allocate and invest money. Ya, raise maksudnya adalah macam mana dia nak mencari wang tersebut. Allocate macam mana dia nak menyalurkan wang yang dia ada, dan invest adalah ke mana wang itu akan dilaburkan. Okey, itu finance. Manakala managerial finance pula is concerned with the responsibilities of financial manager working in a business. So here the keyword is financial manager. So orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan keuangan di syarikat adalah financial manager. Financial manager ni boleh jadi the owner of the company. Kalau syarikat tu kecil, kan, dialah owner syarikat, dialah financial manager, dialah human resource manager dan sebagainya. Ya, tetapi untuk company yang besar, dia ada specific person untuk in charge financial function in a company. So basically managerial finance yang kita akan belajar ni can be applied to both personal and professional decision making. Yeah? And for personal level is on how you make decision about how much earning to spend, yeah? And to save and invest. Apakah beza antara save dengan invest ni? Ya, kalau save kita simpan. Kalau invest ni kita laburkan dengan expectation kita dapat pulangan yang lebih banyak. Ya. Financial management in the context of business involve the same types of decision. Cuma dalam konteks yang tadi ni dalam personal level. Tetapi untuk business context dia melibatkan macam mana syarikat raise money from investors. Okay, raise money ni maksudnya daripada mana cara dia nak dapatkan duit untuk melakukan perniagaannya. Investors ni boleh jadi dari dari segi investors yang dia kenal ke, dari investors yang dia tak kenal ke, ya. Kemudian bila dah ada duit, macam mana dia nak invest duit tersebut in the attempt to create value for their investors. To create value for their investors. So maksudnya making money for the company lah. Yeah? Making profit. Yeah? Dan kemudiannya how firm decide whether to reinvest earning bila dia dapat profit, sama ada dia nak invest profit dia tu dalam perniagaan dia ataupun nak share the profit tu kepada investors. Okay, so basically ini kita bercakap tentang syarikat yang besar. Syarikat yang besar di mana dia ada saham. Apabila dia ada saham, dia ada investors. Jadi keuntungan yang diperoleh itu dia beri kepada investors dalam bentuk dividen. Itu maksud dia kat sini. Okay. Kalau dalam textbook yang ini saya ambil daripada textbook, ya, di mana dia menceritakan tentang stock market lah, ya. Kan sekarang ni kalau awak mengikuti perkembangan semasa, semua kira macam
viral kan, semua orang nak invest in stock market, nak trade, right? So basically stock market ni memang boleh make money, cumanya disebabkan oleh stock market ni dia ada turun naik, ya. Cerita sini ni dia menceritakan bahawa biasanya orang yang masuk stock market ni dia trend chasing behavior. Maksudnya apabila dia stock market kan dia macam ni kan, turun naik macam tu. Jadi kalau time naik macam ni, ya, semua pakak-pakak nak masuk stock market, ya. Tapi bila turun macam ni, semua orang senyap. Jadi siapa yang paling tidak terinfluence dengan movement of stock market ni, ya, adalah dalam cerita ni dia kata profesor lah. Sebab profesor ni dia tahu bahawa movement of stock market ni dia memang turun naik. Jadi macam mana nak buat untuk dapat keuntungan apabila invest dalam stock market adalah dengan berfikirkan tentang long term. Long term. Jadi apabila long term, dia kira graf dia tu dia akan lebih macam ni, macam tu, berbanding dengan short term macam ni. Jadi kalau sekata dia pegang long term, ya, dalam masa 10 tahun contohnya, jadi dia naik lah, beli kat stock market kat sini 10 tahun dia hold, naik lah. Tetapi kalau sekata beli kat sini hold setahun, naik, okey lah setahun. Tapi kalau dia tunggu lagi the next 1 year, another 1 year, 2 tahun dia dekat sini, ya. Jadi dia tak boleh main on short term basis. Itu apa yang cerita ni dia bagi tahulah. Okey, kemudian relationship between finance, economics and accounting. So basically dia ni macam adik-beradik lah. Cuma lain mak, lain ayah kan. Dia buat kerja dia masing-masing. Dia ada function dia masing-masing. So basically economics, provide a broad picture of the economic environment for decision making in many important areas. Jadi ini adalah broad picture secara makronya. Kan, awak dah belajar economics, awak dah belajar accounting. Now you need to combine these two knowledge into finance. And how does these two relate to finance? Accounting pula adalah the language and tool of finance. Macam mana kata language and tool of finance? Dia adalah provide financial data melalui financial statement. Income statement, balance sheet, statement of cash flow. Jadi dalam accounting awak dah buat ni income statement, macam mana nak buat balance sheet, cash flow dan sebagainya. Jadi dia accounting ni dia provide the tools of finance ni. Language dia adalah dari segi statement ni tadi lah, numbers kan, nombor-nombor dalam account tu. Itu yang dikatakan language and tool tu. Dia merujuk kepada nombor-nombor yang exist dalam statement ni. Okey. Kemudian finance pula dia links economic theory with the numbers of accounting. Jadi macam dia play a role dekat tengah-tengah. Macam mana dia nak relatekan a broad picture tu dengan numbers yang appear dalam keuangan syarikat. Okey. Next, kita pergi kepada apakah fungsi pengurusan keuangan dalam syarikat. Yang pertamanya adalah investment decision. Pelaburan. Keputusan pelaburan. Apa? Focus on how a company will spend its financial resources on long-term project. Jadi macam mana syarikat yang besar-besar ni dia duit dia banyak. Kalau company kecil, biasanya modal yang dia ada itulah modal yang dia nak rolling untuk beli stok baru. Dia tak ada excess money.
Jadi keupayaan syarikat kecil untuk invest ni kurang. Tetapi apabila syarikat besar, ya, dia ada access money yang banyak. Jadi kalau sekata dia lebihan duit yang dia ada tu, dia tak buat apa-apa, ya, dia nak beli stok untuk buat modal untuk stok dia pun dah sufficient dah stok dia. Dia tak perlulah modal untuk beli stok. Ya, jadi ada excess money. Jadi dia perlu laburkan duit tersebut supaya dia tidak duduk saja macam tu. Contoh macam letak duit dekat peti besi, expectation setahun duit tu beranak. Tak boleh, tak ada kan. Jadi kena laburkan duit tu supaya dia dapat banyakkan lagi duit tersebut. Ya. Kalau dalam balance sheet, ya, balance sheet adalah yang kunci kira-kira ni kan. Ni balance sheet ataupun kunci kira-kira. Sebelah kiri aset. Ya, aset tetap, aset semasa, aset tetap. Okey, kemudian kat sini ada liability dan equity. Ya. Jadi untuk kedua-dua ni dia kena balance kan. Okey. Kalau investment decision ni dia duduk dalam left hand side in the balance sheet. So area sini left hand side. Ya. Investment decision. Okey. Fungsi yang kedua adalah financing decision. Financing decision ni macam mana dia nak cari modal. Ya, tadi kita mula-mula cerita kalau sekata dia ada duit lebih. Okey, financing decision ni kalau sekata dia perlukan modal untuk besarkan lagi syarikat dia ataupun untuk run dia punya business. Ya. How to raise money to pursue investment opportunities. Ya. Jadi financing decision tu refer to right hand side of the balance sheet, right hand side. Sebelah sini. Ya. Liability. Maksudnya financing ni dia kena pinjam lah. Dia pinjam duit. Sama ada dia pinjam dengan bank ke, dia pinjam daripada investor ke, yang tu adalah financing decision. Dan fungsi yang ketiga adalah working capital decision, the management of short term resources. Working capital, modal kerja. Kalau orang berniaga yang kecil-kecil kan, dia kata duit rolling lah. Duit rolling. Maksudnya kalau tak ada duit untuk rolling tu tak bergerak lah perniagaan. Ya. Jadi working capital ni dia adalah short term resources. Resources ni adalah sumber kan. Okey, sumber. Jadi fungsinya adalah tracking and forecasting the firm's cash position. Cash ni yang paling penting untuk pastikan modal kerja dia tu bergerak dengan lancar. Contoh awak berniaga roti. Modal RM100. Beli barang apa semua, buat roti, modal habis. Okey, jual. Jual. Kalau sekata jual 20 ban roti, dapatlah RM150. RM50 tu untung, 100 tu awak rolling. Awak beli pula bahan-bahan untuk buat roti the next day. Ya. Jadi cash in, cash out tu yang kita kena track dengan fokus. Berapa banyak yang kita perlukan setiap hari untuk generate profit tu. Ya. Kemudian selain daripada cash position ni, dia adalah tentang pembayaran bil on time and receive timely payments from customers. Kita bayar bil, hutang-hutang menepati masa. Bukannya pada masa kita beli tu tak semestinya. Mungkin kita boleh berhutang, tetapi hutang tu kita bayar pada masa yang telah ditetapkan. Ya, kemudian menerima pembayaran daripada customers. Ya. Orang kata cash is king. Cash is king. Maksudnya mana-mana perniagaan yang berniaga secara tunai, dia punya modal kerja tu sangat smooth. Sebab dia tak perlu tunggu untuk dia dapat cash.
Tetapi kalau jual secara berhutang, maksudnya dia punya working capital tu dia kena manage betul-betul. Sebabnya customer beli hari ni, dia mungkin bayar sebulan akan datang. Jadi dalam masa sebulan tu tak ada duit masuk. Jadi susahlah nak manage. Calculating the optimal amount of inventory. Jadi inventory kalau kita jual barang-barang yang physical, yang kita nampak, jual baju ke apa sebenarnya, kita kena pastikan stok tu ada. Kalau tak, macam mana nak jual kepada customer? Customer demand ada tapi barang tak ada. Tak boleh. Okey. Sekarang apakah goals of financial managers? Apa dia yang nak capai? Contoh dalam kelas tutorial saya tanya apakah dalam survey apakah awak punya target kan? Maksudnya apa yang awak nak capai? Jadi dalam ni sebagai financial managers apa yang dia kena capai? Jadi goals of financial managers ni maksudnya dia kena mencapai apa yang syarikat tu nak lah, the firm itself. Okay. Goals yang pertama adalah maximize shareholders wealth. Siapa shareholders ni? Shareholders ni adalah owner syarikat. Kalau syarikat kecil ada seorang owner dia. Kalau syarikat besar, owner dia boleh jadi ramai. Sebab apabila dia keluarkan stok untuk dapatkan modal, dia jual stok dia untuk dapatkan modal, jadi investor beli stok dia. Jadi investor itu juga adalah shareholders dia. Investors. Okey. Jadi dalam buku teks dia kata the goals of the firm as well as managers should be to maximize the wealth of the owners for whom it is being operated. Siapa yang menguruskan syarikat lah. In most instances, is equivalent to maximizing the stock price. Stock price ni, bila syarikat besar, dia ada saham, saham dia boleh naik dan boleh turun. Jadi bila stok saham naik, maksudnya ini dia increase the value of the shareholder. Macam mana pula saham naik boleh increase value the shareholder? Sebab bila saham naik, dia akan bagi dividen. Contoh macam tabung haji ataupun KWSP, kalau awak tengok berita kan, setiap kali tabung haji ataupun KWSP declare berapa dividen nak bagi, rakyat pun dia akan react. Kalau dividen tu sikit berbanding tahun sebelum-sebelumnya, rakyat pun marah. Kan? Tapi kalau dividen banyak daripada tahun sebelumnya, semua orang pun suka. Jadi sebab dividen itu mengukur kepada berapa keuntungan yang diperolehi oleh investors ni tadi. Dan dia bergantung kepada stock price ni lah. Okay. This goal translates into a straightforward decision rule for managers, which is managers should take only action that they expect will increase the shareholders' wealth. Tapi kita jangan fikir bahawa shareholders' wealth ni, financial manager ni kerja untuk nak mengayakan, nak mengayakan owner syarikat. Sebab kalau kata dia nak kembangkan syarikat tu, dia kena pastikan semua perjalanan dalam syarikat tu teratur. Maksudnya dia kena menjaga kebajikan pekerja dan juga kepuasan pelanggan. Mana taknya kalau sekata dia memang sangat profit oriented, dia cuma fikir profit saja, sampai menggadaikan kebajikan pekerja ataupun customer banyak komplain dan sebagainya, dia tak akan boleh mencapai shareholders wealth tu. Sebab perniagaan yang macam tu biasa tak boleh nak sustain dalam masa jangka panjang. Jadi
by maximizing shareholders wealth ni, basically the running of the organisation tu dia akan tengok dari setiap sudut. Dia kena teliti setiap perkara tu, kena buat dengan yang terbaik. Okey. Ada juga, selain daripada maximizing shareholders wealth, ada pakar-pakar keuangan, bukan pakar keuangan. Biasanya kalau kita kata apa tujuan financial managers, mesti orang akan fikir untuk nak buat profit lah pada company kan. Tapi kita tengok, adakah profit maximization ni sebenarnya betul-betul tujuan financial managers, ya? Walaupun kita percaya, bukan percaya, biasanya orang akan mudah percaya bahawa maximizing profit is the goal of the firm. But profit maximization does not usually lead to the highest possible share price. Kita bercerita tadi, share price ni, stock price ni akan increase the value of the shareholders, kan? Tapi sebenarnya kalau profit banyak pun belum tentu dia boleh naikkan share price. Kerana apa? Dia ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan share price tu tidak naik, adalah kerana timing, cash flow dia dengan risiko. Okey. Saya tak nak cerita panjang tentang timing, cash flow dengan risk ni, tapi kalau awak nak tahu, awak boleh rujuk kepada buku teks. Okey, cuma nak bagi tahunya adalah profit yang biasanya appear dalam income statement kan. Income statement. Untuk nak kira net profit ke bawah kan. Okay. Dia adalah simply estimate of how the business is doing. It's not the real situation. Sebab yang menentukan syarikat tu bagus ke tak bagus adalah dia punya cash flow dia. Sebab income statement ni biasa dia buat akhir tahun kan. Bila dah setahun berniaga, barulah dia buat income statement ni. Jadi data-data yang ada dalam income statement tu macam sales, cost, overhead cost, pembayaran bil dan sebagainya tu, itu adalah benda yang dah lepas. Jadi profit tu hanya a reflection of what actually had happened, yang telah berlaku. Dia tidak menunjukkan betul-betul keupayaan syarikat dalam keuangan dia. Okey. Dan ada juga yang mengatakan bahawa yang nombor 1 dengan nombor 2 ni bukan dia punya objektif of the firm. Tapi dia kata objektifnya adalah maximize stakeholders welfare. Stakeholders, apa beza stakeholders dengan shareholders ni? Shareholders ni tadi owner syarikat. Tapi stakeholders ni adalah a group of employees, customers, suppliers, creditors and others yang ada direct economic link. Apa-apa yang berkaitan dengan syarikat tadi. Tapi bukan owners. Okey. Mungkin kalau kita tengok sekali imbas, bagus lagi yang ni stakeholders, sebab dia menjaga semua orang-orang yang berkaitan dengan company tu. Tetapi maximizing stakeholders welfare ni bukan senang nak implement, nak ukur dia. Jadi kalau misalnya kata ada banyak stakeholders ni, sebenarnya siapa yang syarikat nak kena fokus? Employees mungkin dia punya kehendak dia tak sama dengan customers. Jadi susah nak implement. Nak tak nak, it goes back to this is the main objective of the financial managers. Jadi inilah yang keutamaan kepada financial managers tadi.